di separuh masa yang kedua. Boleh saya katakan perlawanan pada malam ini agak seimbang. Kedah dan Selangor sama-sama memiliki kekuatan. Cumanya melalui sepakan penalti ini, coach, kebiasaannya kalau seorang jurulatih itu, apa yang akan mengecewakan seseorang jurulatih itu? Bila pemain itu tidak dapat jaringan gol, kecewa. Tapi itulah, penalti kita tidak boleh mengharapkan 100% pemain itu dapat jaringan gol. Sebab benda ini sedangkan pemain-pemain ternama pun susah untuk dapat melepaskan penalti ini. Jadi bagi saya benda ini nasib untuk pemain-pemain. Jadi gamble lah, buat satu pilihan dan buat tendangan. Jangan kita selalu ubahkan kita punya direction itu yang selalunya gagal untuk menjaringkan gol. Hujan lebat, hujan rahmat di penghujung permainan pada malam ini. Apakah itu memberi kesan kepada pemain untuk melakukan sebagai penalti, Akmal? Saya rasa mungkin ada sedikit licin di situ, tapi saya rasa mungkin pemain-pemain perlu berhati-hatilah sebelum buat sepakan. Macam coach cakapkan tadi, perlu ada target yang pertama. Bila sebelum membuat sepakan itu, perlu ada target dan teruskan dengan target itu. Jangan tukar arah di akhirnya. Pasti akan gagal. Okey, saya meramalkan permainan ini akan berlanjutan hingga sepakan penalti ketika di Cool FM semalam. Jadi tepat ramalan saya itu. Saya dapat merasakan bahawa pesta yang sedang diraikan oleh kedua-dua penyokong ini sampai ke penghujungnya. Cumanya pada malam ini akan ada satu pasukan yang akan pulang sebagai juara dan ada pasukan yang akan pulang sebagai naib juara. Baik, sekali lagi sepakan penalti yang akan ditentukan balik bersama dengan pengulas Abu Bakar Ratan dan juga Nizaruddin. Silakan. Baik, terima kasih sekali lagi Tabas Azwan Osman, Dola Saleh dan juga Akmal Rizal. Kalau Dola Saleh dah mengatakan nasib ini sepakan penalti, apapun memang itulah rumusan secara keseluruhannya, debaran perhitungan dalam pelawanan akhir, mana-mana kejohanan yang bakal ditentukan. Cuma akhirnya menerusi sepakan penalti. Kecekapan, kesilapan, siapakah yang bakal muncul wira, siapakah yang akan menghasilkan gol kemenangan. Badrul Bakhtiar dan rakan-rakan sepasukannya, Tan Cheng Ho dan Gunalan, mungkin ada yang boleh sedia mengambil, ada yang tidak mahu mengambil dan sebagainya. Nizaruddin Yusof, debaran penalti final Piala Malaysia 2016. Ya, bagi saya bukan semua pemain suka mengambil sepakan penalti dalam keadaan suasana ataupun final dan sebegini. Tetapi dalam sepakan penalti nasib akan memainkan peranan yang penting. Jikalau sesebuah ataupun seseorang penjaga gol ataupun sesebuah pasukan mampu menepis ataupun menidakkan satu atau dua sepakan penalti, itu menandakan nasib pasukan itu berpihak kepada mereka. Nampaknya seorang pemain yang sudah jelas mempunyai personality yang kuat dalam kamp Selangor, Ugo Oka, akan mengambil sepakan pertama debaran penalti final Piala Malaysia 2016 pada malam ini. Masuk kencang, keyakinan yang boleh dikatakan memulakan akan menyuntik rakan-rakan sepasukan yang lain. Selangor 1-0. Ya, cukup mudah Uka membuat sepakan sebentar tadi, dan ini memberi langkah kanan untuk pasukan Selangor. Dan sudah pun kelihatan begitu juga barangkali kepercayaan yang memang diletakkan oleh jurulatih pasukan Kedah. Tan Cheng Ho menyerahkan tugas sepakan penalti yang pertama untuk pasukan Kedah kepada Shane Smells, pemain yang pernah beraksi dalam Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, mewakili pasukan New Zealand untuk cuba memadamkan jaringan Ugo Oka untuk Selangor. Tindakan yang kurang tepat diambil oleh seorang pemain berpengalaman, pemain paling tua dalam final pada malam ini, Shane Smells. Ada cara yang tersendiri, keyakinan yang tersendiri, ternyata tidak menjadi Nizaruddin. Ya, beliau cuba menipu ataupun membuatkan Khairul Azhan jatuh supaya beliau dapat membuat chipping, tetapi dengan bijak Khairul Azhan dapat membaca pergerakan daripada Shane Smith sebentar tadi. Antonin Panenka dalam final Euro 1976
pernah melakukannya. Hashim Mustafa pernah melakukannya. Shane Smells tidak berjaya. Patrick Ronaldinho placing dengan penuh yakin mirip jaringan gol pertama Selangor yang dia lakukan oleh Ugo Uka. Mengambil sepakan penalti kedua Selangor berjaya di situ Ronaldinho. Ya, cukup mudah dan bersahaja Ronaldinho menyempurnakan sepakan penalti. Kali ini satu lagi tugas penting sambil kegembiraan yang ditampilkan oleh Patrick Ronaldinho. 2-0 gol kedua, sepakan penalti kedua dilunaskan dengan cemerlang oleh Patrick Ronaldinho. Tugas sepakan penalti kedua untuk Kedah diberikan kepada seorang lagi pemain import, Bang Xinhuan dari Korea Selatan. Tadu rembatan Leret tidak dapat sama sekali diselamatkan di sebelah kanan Khairul Azan. 2-1 sekarang ini. Gol pertama pasukan Kedah dalam sepakan penalti. Bang Xinhuan berjaya melakukannya. Ya, cukup tinggi tekanan apabila seseorang pemain itu mengambil sepakan penalti, dan sebentar tadi Bang menunjukkan yang beliau adalah pemain yang cukup tenang ataupun mempunyai mental yang cukup kuat menyudahkan sepakan penalti sebentar tadi. Harapan tinggi penyokong pasukan Kedah. Musim lalu tewas 2-0 penentuan penalti pada malam ini final 2016. Selangor mencari gol ketiga, mengambil tendangan ketiga. Azmi Muslim. Oh, dapat diselamatkan. Cantik tindakan bijak di situ penjaga gol muda pasukan Kedah. Ifwan Akmal CKC menidakkan Azmi Muslim di situ. Ya, satu bacaan yang tepat daripada Ifwan kerana bagi saya sedikit longgar cara Azmi Muslim mengambil sepakan penalti, dan beliau Ifwan dapat membaca ataupun mengagak dengan tepat sepakan yang diambil oleh Azmi Muslim sebentar tadi. Satu save yang cemerlang ya ini Zarudin, kerana sempat merebahkan badannya, tolakan tangan kirinya dapat menggagalkan percubaan ataupun sepakan penalti ketiga untuk Selangor daripada Azmi Muslim. Dan peluang kesempatan yang baik, yang cukup penting juga dipikul oleh pemain muda pasukan Kedah yang masuk pada separuh masa kedua tadi. Itu Farhan Roslan berdepan dengan Khairul Azan. Cantik, yakin sekali untuk mengikat kedudukan kembali 2-2. Farhan berjaya memenuhi harapan seketika penyokong pasukan Kedah. Rakan-rakan sepasukan dengan sepakan penalti yang menarik dan kemas ini. Ya, satu pergerakan kaki yang baik dapat memperdayakan Khairul Azhan, dengan mudah Farhan dapat menolak ke arah kanan pintu gol pasukan pintu gol yang dikawal oleh Khairul Azhan. Setelah 3 sepakan penalti kedua-dua pasukan, lebaran perhitungan ini, shootout ini diteruskan dengan Mauro Olivi, juga seorang pemain gantian. Sepakan penalti keempat untuk pasukan Selangor. Cantik di sebelah kiri pintu gol, juga dikawal oleh Ifwan Akmal. Kencang Mauro Olivi, seorang pemain berpengalaman. Kembali semula pasukan Selangor di depan sekarang ini dengan 3-2. Malam yang penting untuk semua pemain pegawai kedua pasukan. Namun saya rasa dengan labelnya, dengan statusnya sebagai pemain kesayangan bola sepak Kedah ketika ini, Liridon Krasniki Niza. Ya, satu tanggungjawab yang berat untuk beliau, kerana beliau seharusnya kena menjadikan gol melalui sepakan penalti ini, kerana pasukan Selangor telah berjaya menjadikan gol. Oh, dapat ditepis. Tampanan yang juga dilakukan oleh Khairul Azan, namun kekencangan sepakan penalti yang diambil oleh Liridon tetap juga menghasilkan gol untuk pasukan Kedah
mengikat kembali kedudukan 3-3 sekarang ini. Apa yang dikatakan oleh Ridwan selepas itu kepada Khairul Azhar? Ya, Khairul Azhar sudah dapat membaca percubaan ataupun sepakan penalti yang dilakukan oleh Ridwan, tetapi mungkin bola itu laju dan Khairul Azhar tidak dapat mengulurkan ataupun menepis bola itu dengan baik. Sudah tentulah amat lega akhirnya Ridwan tampan seketika tetapi menghasilkan gol, setidak-tidaknya melunaskan tugasnya. Binot untuk Selangor. Sekali lagi di sebelah kiri pintu gol yang dikawal oleh penjaga gawang pasukan Kedah. Agak mantap dan single-minded sekali. Tiga sepakan penalti yang diambil oleh pasukan Selangor kecuali Azmi Muslim. Ya, kedua pasukan masih lagi dalam keadaan terkawal dalam sepakan penalti ini kerana berjaya menyudahkan setiap sepakan penalti yang diambil, melainkan dua sepakan penalti yang dapat ditepis ataupun dibaca oleh penjaga gol. Sepakan penalti kelima dan terakhir. Binot telah melunaskan tugasnya, meletakkan pasukan Selangor 4-3 di depan. Tanggung jawab seorang kapten Badrul Bakhtiar untuk kembali mengikat kedudukan kepada 4-4. Sepakan terakhir. Cantik. Keyakinan yang jelas ketara. Itu dia. Tidak boleh menafikan pengalaman yang digunakan oleh Badrul Bakhtiar untuk mengikat kedudukan 4-4 selepas 5 pengambil sepakan penalti yang pertama untuk kedua-dua pasukan. Ya, cukup sempurna sepakan penalti daripada Badrul Bakhtiar. Saya rasa itu adalah tempat yang paling sesuai ataupun paling tepat untuk membuat sepakan penalti. Hafiz Kamal. Ya, pernah muncul wira untuk pasukan Pahang dalam penentuan penalti yang terakhir berlaku dalam final Piala Malaysia. Pahang menidakkan laluan pasukan JDT ketika itu. Hafiz Kamal tidak kali ini melambung tinggi. Piala Malaysia 2016 semakin menghampiri untuk pasukan Kedah. Belum lagi sebenarnya kegembiraan yang agak awal cuba diraihkan oleh pemain-pemain pasukan Kedah. Tapi sebenarnya kegagalan Hafiz Kamal sebagai pengambil sepakan penalti ke-6 untuk pasukan Selangor melambung tinggi. Kemenangan untuk Kedah hanya boleh dimutlakkan oleh pengambil sepakan penalti seterusnya untuk pasukan Helang Merah. Siapakah yang akan mengambil tanggungjawab itu? Ya, cukup besar tanggungjawab pemain ini untuk mengambil sepakan yang terakhir kerana ini adalah peluang yang terbaik untuk pasukan Kedah memenangi Piala Malaysia untuk tahun ini. Muhammad Amirul Hisham Awang Kecil, bekas pemain Harimau Muda, baru berusia 21 tahun. Holding midfielder, pemain yang berbakat besar. Sepakannya kencang tetapi gagal, belum cukup untuk menghasilkan kejuaraan Piala Malaysia pada musim ini. Di Shah Alam, debaran masih lagi berterusan. Peluang yang masih terbuka setelah tindakan cemerlang Khairul Azhar Muhammad Khalid menyelamatkan, menidakkan Muhammad Amirul Hisham. Ya, sekali lagi bacaan yang cukup sempurna daripada Khairul Azhar. Dan saya rasa ini adalah penyelamat ataupun satu tangkapan ataupun save yang cukup sempurna dan memastikan pasukan Selangor masih mampu memberi saingan untuk memastikan siapakah yang akan ataupun paling layak menangkap Piala Malaysia. Terpaksa dipujuk rata-ratanya ke semua pemain bola sepak peringkat tempatan maupun antarabangsa memahami betapa nasib ataupun tuah akan turut memainkan peranan utamanya. Kita sekarang ini memasuki sepakan penalti sudden death. Selangor menerusi Andik Vermansyah. Cantik sekali lagi di sebelah kiri Ifan Akmal untuk pasukan Selangor menerusi Andik, mendahului kembali dengan 5-4.
Sekarang ini Nizaruddin, pasukan Selangor pula di depan. Tugas yang berlainan untuk Halim Syahri berbanding dengan Amirul, bukan untuk memastikan kejuaraan, tetapi untuk menyelamatkan maruah, untuk meneruskan cabaran pasukan Kedah melalui sepakan ini. Halim Syahri, keyakinan yang tersendiri. Di sebelah kanan Khairul Azam Mat Khalid. 5 sama sekarang ini Nizaruddin. Ya, masih lagi kedua pasukan berupaya menolak ataupun menepis tekanan ataupun meletakkan mental mereka dalam keadaan yang betul, kerana bagi saya sepakan penalti ini cukup tertekan dan juga nasib akan menyebelahi di pihak yang sebenar. Penentuan penalti sudden death kali ini seorang centre back Rizal Fahmi Rashid. Oh, terkena palang. Oh, malam sekali untuk Rizal Fahmi. Beraksi mantap di barisan pertahanan, tetapi sepakan penaltinya selaku pengambil sepakan penalti yang ke-8, yang ketiga dalam sudden death. Walaupun tidak diselamatkan, bukan diselamatkan oleh Ippon Akmal, tetapi palang menjadi penghalang. Ya, seperti saya katakan tadi, nasib seharusnya menyebelahi pihak yang akan ditentukan ataupun ditarikkan untuk menang, dan ini adalah peluang yang kedua untuk pasukan Kedah memastikan Piala Malaysia dapat dibawa pulang ke utara. Tepat sekali Nizaruddin Yusof. Peluang kedua untuk Kedah membawa pulang piala berprestij penuh unggul dengan tradisi untuk pasukan Kedah yang akan diambil oleh penjaring gol pertama pasukan Kedah separuh masa kedua permainan masa biasa, iaitu Rizal Ghazali berdepan dengan Khairul Azam Mat Khalid. Setelah Rizal Fahmi, malang sekali sepakan penaltinya terkena palang. Musim yang cemerlang, pemain yang baru saja turut menyertai pasukan kebangsaan. Rizal Ghazali untuk Kedah juara Piala Malaysia 2016. Barulah tulennya keraihan untuk pemain-pemain pasukan Kedah. Piala Malaysia balik ke Kedah. Kejuaraan yang kelima mereka. Malang untuk Selangor. Debaran sepakan penalti dalam final perlawanan akhir sememangnya sudah tentu mengecewakan satu pihak dan mengembirakan satu pihak yang lain. Kejuaraan yang tetap bermakna menerusi sepakan penalti untuk pasukan Kedah. Ya, tahniah untuk pasukan Kedah. Malam ni nasib memang nampak menyebelahi pasukan Kedah, tetapi malang untuk pasukan Selangor kerana mereka terlepas peluang untuk mendapat 2 kali Piala Malaysia. Jadi sekali lagi saya mengucapkan tahniah untuk pasukan Kedah kerana berjaya menidakkan walaupun dalam masa tambahan dan juga sepakan penalti menidakkan untuk Selangor mendapat untuk kali yang kedua. Thiago Augusto walaupun tidak terlibat dikeluarkan dalam separuh masa kedua, tetapi inilah jaringan dan juga ketepatan yang ditunjukkan oleh Rizal Ghazali, pemangku Sultan Kedah di sana. Raja Muda Selangor juga berada di situ, berikan tepukan, menerima apa juga keadaan penentuan yang sesungguhnya akhirnya mendebarkan peminat-peminat bola sepak tanah air pada malam ini. Final TM Piala Malaysia 2016 6-5, kejayaan pasukan Kedah menewaskan pasukan Selangor untuk membawa pulang trofi kejuaraan Piala Malaysia. Ya, tahniah sekali lagi untuk pasukan Kedah kerana membuktikan yang mereka berhak ataupun layak mendapat Piala Malaysia untuk tahun ini, kerana dalam perlawanan ini, dalam perlawanan pada malam ini nampak mereka bersungguh-sungguh untuk mencari solution bagaimana untuk mendapat piala untuk tahun ini. Tetapi berbalik kepada pasukan Selangor, mereka juga telah cuba sedaya upaya untuk memastikan Piala Malaysia masih lagi kekal di Selangor, tetapi nasib dalam sepakan penalti, nasib macam-macam boleh berlaku, dan ini terjadi untuk pasukan Kedah kerana nasib menyebelahi untuk pasukan Kedah pada malam ini. Dua pemain bertambang untuk pasukan Kedah, Liridon dan juga Khairul Helmi. Tidak selalunya penentuan juara Piala Malaysia ditentukan menerusi sepakan penalti, apapun dari segi konsentrasi
Segi keyakinan secara keseluruhannya, walaupun rata-rata semua pemerhati bola sepak mengakui betapa nasib akan memihak kepada si sebuah pasukan itu untuk menentukan kemenangan mereka dalam perhitungan sepakan penalti. Tidak kerap berlaku selain 2 musim yang lalu. Pahang menundukkan pasukan JDT, juga penentuan sepakan penalti pada 1998, 1996, 98 Perak menundukkan Terengganu, 96 Selangor menundukkan Sabah, 54 menuju sepakan penalti, 1958 Pulau Pinang menundukkan pasukan Singapura, dan sebelum itu lebih awal lagi pada tahun 1948 Negeri Sembilan muncul juara Piala Malaysia buat kali pertama menundukkan pasukan Selangor, juga menerusi sepakan penalti di Padang Club Selangor Kuala Lumpur. Jadi itu dia 65 kejuaraan Piala Malaysia 2016 menjadi milik pasukan Kedah. Jangan ke mana-mana, pastikan celebrations yang bakal kami bawakan kepada anda selepas ini nanti.